Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, saya Siti Nur Amirah binti Nordin, nombor metrik 055955. InsyaAllah kali ini saya nak bentangkan tentang tugasan pertama yang telah diberikan oleh guru mulia kita, iaitu Ustaz Ahmad Fauzi bin Hassan. Okay, soalan pertama berkenaan penggunaan istilah as-sunnah menurut hadis, usul fiqh dan juga akidah. Okay, saya ringkaskan. As-sunnah dari sudut pandang muhadisin iaitu apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dari sudut perkataan, perbuatan, takrif ataupun sifat baginda SAW. Manakala ada juga sebahagian ulama muhadisin meletakkan as-sunnah ini bukan saja apa yang berkaitan dengan baginda Rasulullah, tapi termasuklah dengan amalan yang dilakukan oleh sahabat dan juga tabi'in. Ini seterusnya dari sudut usul fiqh. Usul fiqh meletakkan as-sunnah kepada 3 pecahan, iaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah taqririyah. Ketiga-tiga pecahan ini digunakan sebagai satu sumber hukum pensyariatan. Okay, yang ketiganya dari sudut pandang fiqh, as-sunnah adalah perkara-perkara sunat yang apabila kita buat kita akan dapat pahala, dan kalau kita tinggalkannya kita tidaklah mendapat dosa. Ini digunakan sebagai dalil kepada hukum syarak. Okay, seterusnya ulama akidah, iaitu ulama-ulama usuliyin meletakkan as-sunnah sebagai apa yang diambil daripada Rasulullah SAW selain daripada Al-Quran melalui perkataan, perbuatan dan juga tafsir baginda SAW. Ini sebagai satu pensyariatan yang akan meletakkan kaedah-kaedah mengeluarkan hukum. Okey, daripada keempat-empat definisi ini, definisi yang paling tepat dan utama adalah definisi ulama muhadisin, kerana ia merangkumi seluruh kehidupan Rasulullah sama ada sebelum baginda menjadi Rasul atau juga selepas baginda menjadi Rasul. Tapi tidaklah dikatakan semua ini salah. Definisi ini ada perbezaan kerananya didefinisikan mengikut disiplin ilmu. Okey, seterusnya saya pergi kepada soalan yang kedua, iaitu perbezaan ilmu hadis riwayah dan juga dirayah. Okey, saya ringkaskan seperti ini. Kita boleh tengok dari sudut pengertian, riwayah adalah yang berkaitan dengan penyambungan ataupun perpindahan yang berhubung dengan baginda SAW. Ilmu dirayah adalah apa yang dibincangkan tentang kebenaran riwayat, syarat-syarat, hukum, kedudukan perawi dan kategori syarat pengriwayatan. Okey, pengasas yang ilmu riwayah adalah Muhammad bin Shihab Az-Zuhri yang mendapat arahan daripada Khalifah Umar Abdul Aziz. Ilmu riwayah terlalu luas dan sehingga tidak dapat diketahui siapa pengasas pertama yang mengasaskan ilmu riwayah. Tapi yang mengasaskannya secara rasmi adalah Abu Muhammad Al-Hassan Ibn Abdul Rahman Ar-Ramahul-Mazi. Okay, riwayah dibincangkan mengenai riwayah pada lafaz, riwayah pada makna. Dirayah adalah dari segi sanad dan matan. Sanad adalah rangkaian perawi, matan adalah teks hadis itu sendiri. Hukum belajar ilmu riwayah fardu ain bagi setiap muslim dan fardu kifayah bagi setiap mukallaf. Manakala ilmu dirayah menjadi fardu ain bagi mereka yang mampu dan menjadi fardu kifayah bagi sekumpulan umat. Makna kata kena ada jugalah dalam satu kalangan umat manusia tu kena ada juga yang belajar dan kuasai ilmu dirayah ni. Okey, seterusnya soalan yang terakhir itu perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah pada zaman sahabat. Okey, ini kita akan belajar sejarah sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW, para sahabat lebih fokus kepada Al-Quran. Tidak banyak hadis yang dinukilkan para sahabat kerana bimbang akan timbulnya kesamaran dengan Al-Quran. Bermula pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anha, beliau telah minta para sahabat untuk membukukan hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun permintaan itu ditarik balik oleh Khalifah Umar sendiri, sebab Khalifah Umar telah buat satu solat istikharah selama sebulan dan mendapat petunjuk bahawa kalau mereka bukukan hadis pada ketika itu akan berlaku pencampur adukan, ada campur aduk dengan Al-Quran yang disampaikan pada ketika itu. Jadi tak berlaku lagi lah pada zaman Khalifah Umar ni pembukuan hadis tu. Okey, kita pergi pada kurun pertama hijrah. Waktu kurun pertama hijrah, para sahabat ni lebih kepada Al-Quran semata-mata. Nak menyampaikan Al-Quran, nak menyampaikan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi pembukuan ataupun penyebaran tentang hadis tu hanya di majlis-majlis ilmu ataupun di khutbah pada hari Jumaat sahaja. Okey, para sahabat hanya menghafal sahaja, tiada buku, simpan dalam ingatan masing-masing. Baiklah, kita tengok perkembangan dari aspek riwayah, iaitu mengenai kisah Abu Ayyub Al-Ansari.
Kisah Abu Ayyub Al-Ansari ini kita dapat tengok. Okay. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah yang selalu dengan Nabi SAW dan banyak mendengar daripada baginda Rasulullah. Tetapi beliau tidak sanggup untuk pergi ke Mesir hanya untuk mendapatkan satu hadis. Okay. Bila terpaksa pergi juga, dapat je hadis tu, beliau kembali ke Madinah. Berlainan dengan Anas Ibn Malik. Itu sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah. Apabila beliau mendengar hadis, maka beliau terus menulis dan mengumpulkannya. Nampak tak kat sini berlakunya ilmu riwayah di sini. Contoh macam tadi, kisah Abu Ayyub Al-Ansari dia dapat daripada Uqbah bin Amir. Jadi hadis tu ditulis, diingatkan. Seterusnya, aspek riwayah dilihat daripada ketelitian ataupun kewaspadaan para sahabat dalam meriwayatkan sesuatu hadis. Bila sahabat terima hadis, sahabat tidak senang-senang meletakkan sanad mereka dalam tu, tapi lebih kepada penelitian. Okay, contohnya kita dapat ambil iktibar daripada kisah Zubair. Itu sahabat Rasulullah ni. Kisahnya pada satu hari Zubair ditanya, kenapa tidak meriwayatkan hadis Rasulullah? Sedangkan dia yang rapat dengan baginda Rasulullah. Kemudian Zubair menjawab, sungguh pun aku selalu bersama Nabi, tetapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berdusta ke atasku, maka ia telah menempah tempatnya di neraka. Okay, daripada kisah itulah, Zubair ini lebih berhati-hati dalam riwayatkan sesuatu hadis. Okay, saya teruskan dengan kurun kedua hijrah. Kurun kedua hijrah, ulum hadis mula ditulis mengikut topik dan lebih diteliti akan keadaan perawi hadis dari aspek penerimaan dan juga penolakannya. Ketika ini adanya ilmu jarah dan ta'dil. Ilmu ini diadakan kerana telah berlakunya isu pemalsuan hadis demi kepentingan politik. Waktu Islam dah disebarkan, adalah kelompok-kelompok yang menggunakan hadis-hadis yang mereka dengar, yang mereka dapat untuk kepentingan diri masing-masing, untuk dapat pengikut yang ramai supaya bila jadi pemimpin dapat mengeluarkan kata-kata yang hebat, kata-kata hadis yang bermanfaat. Jadi rakyat pengikutnya akan jadi lebih ramai. Jadi ketika itulah ilmu jarah dan ta'dil ini berlaku, supaya kita tidak meraihkan apa yang dilakukan oleh pemimpin yang zalim itu. Okay, seterusnya diteruskan pada kurun ketiga hijrah. Di mana pengkaryaan hadis ini menjadi lebih meluas, namun masih ditulis mengikut topik-topik juga. Antara ulama yang terkenal pada kurun ini adalah Abu Dawud Al-Sijistani dan Imam At-Tirmizi. Okay, kurun keempat hingga kurun ke-6 hijrah merupakan kemuncak bagi perkembangan ulum hadis. Hadis mula ditulis dan dihimpunkan menjadi satu karya. Usaha ini dipelopori ataupun diketuai oleh Abu Al-Qadi Abu Muhammad Hassan bin Khalid Al-Ramahumazi dalam kitab beliau yang berjudul Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal Alwa'. Okay. Namun begitu, karya beliau ni masih belum mengumpulkan keseluruhan hadis. Ulama-ulama seterusnya yang mengumpulkan dan menyempurnakan apa yang telah dibuat oleh beliau. Okay. Dan akhirnya pada kurun ke-7, ulum hadis ini diterima sebagai satu modul pembelajaran di institusi pembelajaran di negara-negara Islam. Okay, antara kitab yang dihasilkan pada kurun ke-7 ini, Muqaddimah Ibn Salah yang bahas tentang ilmu hadis, yang dikarang oleh Imam Abu Amru Uthman bin Salah yang meletakkan 65 jenis ilmu hadis sebagai panduan yang kena kita guna sampailah sekarang. Dan itu sahaja perkongsian daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.